Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to everyone. Okay, firstly, I would like to thank to all of you for joining this webinar session. Okay, and then let us start this program with the recitation of Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga Allah berkati program webinar kita pada malam ni, insyaAllah. Al-Fatihah. Okay, welcome to our webinar of Collaborative Teaching ICT 500. Okay, tajuk subjek untuk para pelajar yang hadir pada malam ni lah untuk pengatur Dr. Amran. Okay, the title of this webinar that we have select today is the importance of being creative and innovative in your career. That is organized by ICT 500. ICT 500 is subject title Critical Thinking and Creative Thinking in Information Technology. Itu adalah subjek yang yang diambil sebagai subjek kita panggil subjek pilihan kepada para pelajar ijazah Dr. Amran di UiTM khususnya. Okay, my name is Nur Azlin Zainuddin. Okay, I'm honored to be your moderator for today's engaging and informative session. Firstly, I would like to thank all of you all of the students for joining this evening. Okay, and then warmest welcome to all of the fellow lecturers. Okay, Encik Lezam, Dr. Shamala, Dr. Ahmad Faiz. Okay, and as well as our honored guest, Dr. Amran, today. Okay, I'm glad to have attendees from our students. I hope that everyone in a good condition. Okay, feel free to use the chat box. Okay, reminder for the students, feel free to use the chat box. Okay, for comments and questions throughout the webinar. Okay, and we will also will have a Q&A session at the end of the this webinar. Okay, insyaAllah. So today's webinar title, Being Creative and Innovative Matters in Your Future Career, okay, is related most to your subject of critical and creative thinking in IT, that is ICT 500, and as you ITM students towards achieving your degree, okay. So this session is crafted just for you, okay, to all of the students, okay, about why being creative and thinking in new ways is super important for your future job. Students selalu tanya-tanya kenapa kena ambil subjek ni, why they have to learn about the critical and creative thinking. Sedangkan mereka sebenarnya terdiri daripada para pelajar bisnes, para pelajar accounting dan sebagainya. Ya, Dr. Amran. So itu sebut sedikitlah latar belakang pelajar yang menghadiri webinar kita pada malam ni. Dan mereka adalah para pelajar ijazah semester akhir sebelum mereka sambung pada untuk latihan industri, internship after final semester ni lah, semester akhir diorang. So before we dive into the rich content of from our speakers, okay, that have prepared, okay, let me introduce a bit about our knowledgeable and experienced speaker, TS Dr. Haji Muhammad Amran bin Muhammad Daril. Welcome, Dr. Amran. Okay, Head of Research and Innovation, Senior Lecturer of University Kuala Lumpur, UniKL. Betul ya? Okay, thank you very much. Okay, with 24 years working experience, 10 years in manufacturing industry, 14 years in academics of UniKL, and so many, lot of experience. Maybe Dr. Amran pun boleh introduce sikit lah. Panjang nak baca resume tu. Okay, and with many professional qualifications, a lot of professional training, consultancies, research grant being awarded, research publications, intellectual property awards, okay, recognitions for many innovations that I was very impressed to see your CV with Dr. Amran. Okay, and many appointment regarding to the academic staff such as provisions, keynote speaker and so on lah. Panjang nak cerita lagi kan. So now I would like to bring your attention to our session today. Okay, with that I'm honored to have our speaker, Dr. Muhammad Amran Muhammad Daril, with the topic for today, the importance of being creative and innovative in your career. So the floor is yours, sir. Thank you very much. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa amri wa sadi qawli. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening everybody.
First of all, I will thank to Madam Moderator, Madam Nur Azrin, for good introduction, juga kenalan yang baik pada pelajar dan juga tentang background saya. Jelas, terima kasih. I also like to say thank you very much to Dr. Shamala for inviting me and giving me this opportunity to talk with the student from UiTM. I think this opportunity for myself untuk ada new networking, new friends with UiTM campus Johor, UiTM Johor campus Gamat. Betul. Okay. So a little bit background later on I will share to you, and perhaps about UiTM collaboration perhaps after this mungkin saya akan sikit. And I think perhaps nanti saya akan cerita sikit lah the storyboard, what are the things that I going to share with the student tonight. And I've prepared some slide, my slide in English, but during delivery atau presentation we're going to mix language. Is it okay, Doctor or moderator? Boleh Dr. Amran. Very glad to hear that. So student akan lebih interesting lah rasanya, insyaAllah. Nah, hopefully lah. Saya yang paling penting ialah message sampai dan terdekat untuk berbincang, insyaAllah. Okay, so without further ado, I would like to share my slide. Let me share my slide. I will use the mode. Okay. So boleh nampak slide saya? Boleh nampak. Alright, good. Thank you very much. Good. Dan para pelajar, student, jangan segan dengan saya, jangan segan dengan platform ni. So anything that you want to ask, you can interrupt me anytime. Walaupun kita ada sesi Q&A at the end based on the itinerary given to me. I think if you have something that you want to ask, then just ask me. It's okay for me. Masa lah, mungkin kita akan cuba control dan cuba manage, insyaAllah. So I prepared about 500 slides. Tak adalah, gurau saja. Tapi quite a lot of slide actually. But it's depend on time. Kalau masa cukup, then I will continue. If not, then I will stop. Depend on the time yang ada lah. Dan perhaps kita akan cuba cari masa yang lain untuk kita berjumpa dan juga share whatever yang saya ada lah, insyaAllah. Right, okay. So the topic that given to me, I think is quite interesting, quite important to seorang siswa Azhar, pelajar yang berada di universiti. So it's talk about I think there are three terminology that to bring tonight. One is about the important, second is about creative and innovative, and third is about career. Macam mana the important of this creative and innovative di dalam career masing-masing. Although tadi the introduction from the moderator, the background of the student, I think ada 3 program. So pelbagai background that basically in the business, finance, I think more related to the service. Sometimes people from that industry ataupun the background of the service, they don't think that they are not part of that orang kata creative innovative environment and so on. Kadang-kadang orang hanya melihat creative innovative ni pada people with the background yang selalu menghasilkan produk ataupun terlibat dengan eksperimen sebagainya. Sebenarnya itu tak betul. So nanti saya akan cuba share, and I will share with my experience. Mungkin boleh relate dengan apa yang pelajar-pelajar semua kenal lebih nanti, insyaAllah. Okay, so next slide. Tadi moderator cerita sedikit background tentang saya, thank you very much. Cuma saya nak highlight sikit tentang my background in term of academic. Let me show you some laser pointer. Kalau perasan kat sini, actually my academic background agak macam-macam projek sikit. I have a degree in chemical engineering. So saya adalah chemical engineering yang graduate daripada UTM, habis tahun 1999, hingga tahun 2000. So you boleh dekat lah how old I am. Yang ada kat depan ni sebenarnya banyak-banyak anak kot. So but yang kelakarnya bila saya ambil chemical engineering, saya bekerja tahun 2000 bulan 3 tu sebagai engineer di manufacturing, dan environment dia adalah electronic environment.
So I learn new thing tak terkait dengan chemical. So saya kena belajar tentang electrical electronic, SCADA diagram, software dan sebagainya. So it quite new thing to me, and I realised that a lot of knowledge yang banyak lagi yang kita kena belajar dan tahu. Dan along the way, bila berada dalam industri ni, you have to manage not only product and process, you have to manage people as well. Then I learn how to manage the technology. So I took a master dekat UTM juga. So I belajar tentang management teknologi. So daripada seorang engineer, aku belajar tentang management. I think when I learn management, I rasa macam wow, I think it's quite important for those yang bekerja nanti, dia kena ada the background of management. Yang mana majority service dekat Malaysia ni, walaupun dalam industri manufacturing, ialah managing business dan managing everything, itu adalah satu ilmu dan perkara yang you kena tahu sebenarnya. It's very important. Luckily, saya bisa sambung belajar management tu dan help me a lot bila bekerja. And after that, I join university, then working in industry dan a lecturer. Now, of course, bila jadi lecturer ni, you have no choice. They have to further study. You have to get a PhD because that is the environment academic. So knowledge qualification actually is another measurement. People yang dalam industri ni, they can pursue. And I decide to, and I have to continue my study in PhD. At the time, because because saya tengok dekat dalam Malaysia ni, the thing that I'm most interested untuk belajar further ialah tentang manufacturing. I decide to ambil PhD in manufacturing. Dan manufacturing dalam akademik ataupun dunia knowledge, dia berada di dalam golongan mechanical. So that's why yang dia sebut tadi tu, background agak bercampur-campur daripada chemical pergi kepada management, then lastly pada mechanical. And before that, apologize kalau you dengar background suara dan sebagainya sebab I berada di rumah. Mungkin ada dengar macam-macam. So kalau ada terdengar, just ignore dan minta maaf awal. Okay, so that's my background academic. But that background actually just academic background. Untuk relate dengan topik kita sebenarnya pada hari ini, so you kena banyak lagi belajar. The academic actually is not, it's a fundamental, it's a foundation untuk you tahu further, tapi you have to explore more further untuk dapatkan banyak maklumat ataupun pergi kepada tajuk kreatif inovatif ni. Then you kena involve dengan banyak perkara lah. Nanti kita akan pergi one by one insyaAllah. Dan therefore itu yang banyak kat bawah tu sebenarnya yalah, saya mula segan juga, tapi kadang-kadang dalam academic background ni baru saya perasan dulu dekat industri kami tak menulis benda ni, senaraikan semua perkara-perkara di sebelah sebagainya. Tapi bila dalam akademik itu adalah satu perkara yang kita perlu capai dan kita perlu tunjuk untuk mengatakan apa yang kami ada, yang kami sampaikan pada pelajar berasas. So itu adalah satu bidang akademik lain yang pelajar sebenarnya kena, kalau satu hari nanti berada di bidang akademik, kita semua bercakap dengan staff, the asas, dan untuk dapatkan benda tu, you kena go through banyak perkara. So, kerana seperti ada research grant, buat publication, intellectual property, record sebagainya, sebenarnya mengajar saya daripada industri akademik supaya kita lebih berasas dan fakta. Okay. So, not so much about myself, go through quickly about a little bit background tentang Kuala Lumpur. Allow me untuk ambil masa sebab agak menarik sebab bila saya dipanggil untuk bercakap ataupun beri sharing di untuk Universiti Teknologi MARA, yang menariknya adalah kita ada persamaan. Universiti Kuala Lumpur, nama Universiti Kuala Lumpur ni sebenarnya adalah satu universiti yang didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan untuk pengetahuan, Universiti Kuala Lumpur ni adalah universiti swasta. Dan saya rasa pelajar dan pensyarah juga tahu bila universiti swasta, atau universiti swasta. Dan bila swasta ni, dia kena ada syarikat yang untuk menguruskan universiti ni. Dan syarikat yang menguruskan universiti ni diberi nama Universiti Teknikal MARA. Dekat situ yang kita ada persamaan. So, Universiti Teknologi MARA, kami adalah Universiti Teknikal MARA. Sebab apa? Kami adalah daripada MARA, hak milik penuh MARA. So, Universiti Kuala Lumpur ni swasta, hak milik penuh MARA. Mana MARA tu di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah lah.
Jadi saya rasa kita ni adalah satu orang kata hubungan saudara mara mungkin dari segi nama, yang mana mungkin kalau dikorek-korek sejarah tu mungkin adalah pertemuan-pertemuan yang kita akan jumpa. Cuma perbezaan kita buat masa sekarang ni adalah UiTM adalah IPTA, awam kami adalah IPTS. Jadi kenapa saya nak highlight benda ni, satu, kita ada persamaan, kita adalah daripada atas nama MARA. Jadi ada tujuan-tujuan tentu kenapa kita berada di sini. Tapi apa yang saya nak highlight sedikit adalah bila bekerja di universiti swasta, dia agak orang kata masih lagi terikat dengan industri-industri di luar, yang mana kita akan kaitkan dengan tajuk kita tadi adalah tentang kreatif inovatif. Sebab swasta ni dia punya bottom line dia adalah orang kata dollar and cent. Bottom line dia adalah dollar and cent, meaning to say that kita kena ada keuntungan lah. So macam UKM ni kalau tak ada untung, adalah kenaikan gaji, tak adalah kenaikan pangkat dan sebagainya, dan benda tu adalah asas. Jadi kami yang masih berada di swasta ni, itu adalah fokus utama kami adalah mencari orang kata revenue ataupun sustainability untuk inilah tentang bottom line kami itu lah. Alright, okay. Habis tentang background kedua-dua tentang universiti dan juga tentang saya. Okay, kita go to kepada tajuk, but before that, perhaps I would like to touch a little bit on the definition, yang mana mungkin ada orang ingat assistant pelajar ataupun individu dia merasakan perkara ataupun teknologi yang digunakan adalah benda yang sama. Jadi pada saya ia adalah berbeza. Kalau tak berbeza, kenapa perkataan itu tercipta kan? So kadang tercipta tu dibentuk berbeza, mungkin maksud sama tu dan kita boleh anggap itu ada sinonim lah. Kadang perkataan tercipta tu dua perkataan berbeza tercipta tu disebabkan oleh maksud dia berbeza. Jadi saya rasa pelajar mungkin kena faham sedikit sebanyak tentang definisi ni lah. Dan definisi ni saya menentukan definisi berdasarkan fahaman saya sendiri, berdasarkan apa yang saya faham, dan mungkin ada setengah-setengah scholar mungkin dia akan merasakan definisi ni mungkin berbeza sedikit dengan mereka, sebab mungkin ada definisi tentang tiga perkataan ni yang datang daripada rujukan yang berasas. Tapi apa yang saya nak highlight adalah definisi ni saya letakkan daripada apa yang saya faham. Saya meletakkan kata creative invention dan innovation ni adalah tiga perkara yang ada perbezaan ni. So, saya highlight perbezaan. Dan bila kita cerita tentang creativity ni, kreatif kata asal dia adalah, so saya meletakkan buat asal keyword dia ability. So kemampuan untuk kita untuk mencipta sesuatu new things or things, new perkara benda baru ataupun pemikiran baru of new idea. To make a new things or things of new idea. Maksudnya dia menceritakan kemampuan kita menghasilkan benda baru lah. Sama ada idea ataupun benda. So kemampuan ni agak subjektif, nanti kita akan sentuh. So kemampuan ni dia boleh berada dalam bentuk orang kata semula jadi, talent. Dan sebenarnya pada saya kemampuan juga kita boleh bentuk. Macam bentuk dengan bantuan-bantuan kita panggil metodologi atau teknik. So semua orang dilahirkan bijak dan pandai sebagainya, tapi kita dilahirkan dengan banyak maklumat. So kita boleh learn daripada apa yang orang dah buat. Kalau knowledge yang kita dapat daripada apa yang buat tu, kalau kita kumpulkan, kalau kita kaji dan kita letakkan di satu nama, itu adalah satu guideline metodologi yang mungkin membantu kita yang bukan ada talent untuk mencapai kreatif. Itu yang pertama tentang definisi kreatif. So another word that sometimes people use actually is okay, for example design thinking, but only design thinking sahajalah level yang kita sempat nak ajar kan dalam masa 6 bulan for this subject. But I think doktor dah tunjukkan there is a lot of tools or methodology that can be used to produce an innovation. And if the student could see that the understanding the problems, the main key to start an innovation. Biasanya orang-orang yang bisnes, yang bijak, dia akan mudah akan tahu macam mana nak menghasilkan revenue ataupun turn into dollar daripada idea innovation tadi tu lah. So
beza di kat sini ialah kalau perkasan ialah satu ialah ability, satu ialah act untuk menghasilkan benda baru, dan benda baru itu kekal sebagai benda baru kalau dia tak menjadi penggunaan ataupun kebaikan kepada user, dia akan kekal sebagai invention, dan when it become value added kepada user, I will call it as innovation. So cuma beza dia kata benda baru, duduk benda baru. Okay. Kadang-kadang benda baru invention tu dia macam ni cakap, innovation ni dia adalah yang benda baru, tapi kadang-kadang benda tu dah baru sangat, kau orang tahu, tapi dia tak pernah memberi value dia kepada user. Kalau dia first time give value dia kepada user, dia akan jadi innovation. Contoh ialah touchscreen. Kalau dulu tahun 2000 berapa Apple mula keluarkan handphone yang touchscreen, tu semua tengok Apple very kata cakun lah, sebab dulu daripada Nokia yang button tu tiba-tiba boleh tukar kepada orang kata touchscreen, agak jakun kan. Teknologi touchscreen tu sebenarnya invention dah lama, kita boleh tengok TV touchscreen sebagainya, tapi dia jadi first time kepada handphone ataupun produk handphone, dia become a new innovation, dan people get value daripada that kind of orang kata finding ataupun perkara baru tersebut. Itu yang saya bezakan antara innovation kalau you boleh dapat macam touchscreen adalah teknologi yang dah sedia ada sebelum Apple mengeluarkan handphone touchscreen. You turn the touchscreen dalam handphone, become a new innovation. Kalau you boleh bezakan ni, pada saya insyaAllah you akan tahu macam mana nak menghasilkan banyak duit lah lepas ni kot. Harapnya. Right, okay. Dan tadi saya kata innovation sebenarnya dia ataupun creativity tu ada dua cara, sama ada you are talented person, adalah ada graph yang mungkin Tuhan bagi kita, dan kita bless apa yang dapat, it's easy to get a new things, new way of doing things sebagainya, percaya orang kata. Tapi kadang-kadang untuk kita macam saya ni, kita ni marhain, kena orang yang bijak, lahir-lahir mungkin perlukan banyak benda yang kita perlu belajar. Sebenarnya dekat luar sana ada banyak teknik and metodologi, so too many actually. So saya tak akan kupas detail, cuma saya nak ada dekat sini ada banyak. So kita boleh belajar daripada metodologi dan teknik tersebut untuk kita menghasilkan inovasi dan juga kreativiti. Kreativiti ni kita tahu ability, kita boleh push ataupun boleh ajar diri kita untuk menghasilkan ability dengan kita belajar beberapa metode. Macam kat sini saya tuliskan ada dipanggil design thinking. Design thinking ni quite famous. Kat Selangor, Zan Jaya ada satu institut yang memang dia pada orang kata memperkenalkan design thinking, dan juga ada banyak benda dekat subjek di universiti. So capstone subjek especially untuk engineering program kalau tak silap saya. So kita ada dengar tentang Taguchi method, kalau ada biasa tentang buat ilmu metodologi, ada tentang DOA, design experiment, ada brainstorming ialah paling asas kita gunakan trial and error, paling biasa kita gunakan cuma trial and error. Brainstorming ni dia agak subjektif, dia agak too broad, kadang-kadang kita tak tahu mana satu yang kita dahulukan, tapi at least kita start somewhere. So kita ada TRIZ, ni ialah satu metodologi daripada Rusia. So how kita akan boleh keluarkan satu inovasi, jadi daripada innovation yang sebelum ni kita learn dan kita boleh kumpulkan. So pelajar-pelajar sebenarnya nanti kalau katakan ada peluang bila bekerja nanti, kadang-kadang setengah organisasi ataupun industri ataupun company dia akan sediakan platform ataupun peluang untuk kita train ataupun ambil ataupun pergi training. So kadang company dia ada human development kita ataupun develop staff dia, so dia akan sediakan beberapa platform untuk pergi training. So kalau jumpa lah pun metode-metode ni, so pelajar boleh cuba bila bekerja nanti sebagai staff, peluang untuk belajar. Sebab apa? Sebab I think it's quite common. Saya rasa kalau saya tanya mungkin 10 orang daripada yang ada di sini, hampir 10 ataupun 9/10 akan mengatakan tak bersetuju dengan ini, iaitu saya rasa logik tinggi pun kita boleh tahu kat sini statement ni adalah berdasarkan saya tengok
baca beberapa artikel yang menunjukkan ada kajian yang mengatakan sini dia bertanya beberapa CEO, beberapa countries sebagainya, dan majoriti 60% mengatakan kreativiti adalah perkara yang paling penting lah untuk leadership trait lah dia aim pada leadership ni. Sebab saya rasa kita ni kalau mana yang nak bekerja ataupun memang akan bekerja nanti, at the end the career path kita akan cuba aim yang the highest position yang ada lah, sebagai CEO. Ni cerita pasal CEO ni, kalau saya cakap dengan rumah saya dia mesti gelak. Sebab saya kalau berbual dengan anak saya, kata kalau habis belajar abah tengok kalau you all tak nak jadi akademik, you all nak kerja swasta, at the end pastikan jadi CEO. So inilah kalau perbualan di rumah lah. Tapi orang kata kenapa jadi CEO? CEO kalau cerita drama Melayu, kalau lelaki sakit jantung je. So the another story. But so in the any industry, the CEO is the top one. So they found that creativity is very important. So that the conclusion, dia kata creativity is no longer just nice to have skill, but a must have for career success. So dan someone untuk jadi leader tu dia tak boleh overnight dia terus jadi leader. Kena develop you punya kompetensi, you punya skill dan sebagainya untuk sampai that level. So one of the skill that you kena ada, kompetensi ialah creativity. So I think itu antara mungkin salah satu faktor ataupun perkara yang mungkin boleh membantu untuk menjawab kenapa perlunya belajar subjek ni. Belajar subjek tentang kreatif dan thinking ni dalam program one of your syllabus, one of elective pada saya sangat penting. Saya nak share sedikit, saya dekat UniKL, bukan promosi cuma saya nak share sikit yang saya mengajar program Quality Engineering Technology, Diploma, Degree and Master. So one of the subject yang student diploma, degree and master kena belajar, wajib belajar, one subject the whole semester belajar sebagai course subject adalah subjek dipanggil ICC, Innovative Creative Circle, dan juga subjek Lean Six Sigma. So I pasal Lean Six Sigma pasal ICC. So ICC ni kalau you Google, dia adalah satu metodologi yang ataupun macam ni dipromote oleh Malaysian Productivity Corporation. Tapi MPC ni, Malaysian Productivity Corporation ni, dia punya aim dia lah productivity. So how to increase productivity, then they thought that they said that IC is one of the method yang boleh jadi driver untuk increase productivity lah. So IC ni dia fokus on the creativity and innovative. So kami meletakkan itu adalah salah satu subjek yang wajib belajar. Dan saya bersetuju kenapa subjek itu dijadikan subjek wajib belajar untuk student quality engineering ni untuk kami adalah sebab waktu saya bekerja, saya cerita saya adalah background chemical engineering, so suddenly work in electronic industry, but basically in orang kata manufacturing, production line, assembly line, pasang printer. Saya kerja di kilang berada, kalau tahu printer berada tu kan, itulah 6 tahun saya kerja itu. Dan 4 tahun Hewlett Packard buat printer juga, assembly printer. So 10 tahun saya duduk rumah beli printer, ink free, dia dekat kilang printer. So what I learned during that orang kata that experience 10 tahun tu, so I never learn about ICC and creativity punya knowledge. So chemical engineering of course lagi tak belajar lah, we mainly focus on lab sebagainya. So suddenly bekerja kena buat improvement, proses yang mana sebelum ni problem nak kena selesaikan. So produk yang sebelum ni design dia betul, banyak customer complain, kena betulkan. So you have to brainstorm, you have to know the problem statement, and you have to crack your head untuk selesaikan masalah tu, dan you have to be creative to solve the problem. So I learn during industry tu, pergi training, so belajar tentang ICC, belajar tentang banyak perkara. Dan waktu tu another yang human resource cuba bantu adalah untuk motivate staff. Dia bawa kami pergi kepada competition, dia bawa MPC sebagainya. Itu saya kenal
adanya banyaknya networking, banyaknya competition, dan kita banyak belajar daripada company-company lain juga lah. So yang kat bawah ni pula, key kedua ni adalah another study that dia kata strong culture of innovation are more likely to experience revenue growth and to be a market leader. Of course, I think it's a common, saya rasa semua yang dah dewasa dalam sesi malam ni boleh faham dan boleh tahu dan boleh accept. Saya rasa dengan inovasi yang baik kita boleh dapat keuntungan yang tinggi lah, of course lah, sebab tadi definisi innovation adalah perkara yang value added kepada customer. People willing to pay sebenarnya. Bila kata ada value added kepada user, customer, and we can turn that product into money, meaning to say that people willing to pay. It become kata business lah, model and revenue growth. So more creative product you, more innovative product you, and more revenue you get lah. So this is one of the reason why you have to learn this subject to become more relevant untuk industri bila bekerja nanti. Any process, nanti saya akan share, walaupun you dalam background finance, you perlu benda ni, saya akan share sedikit study kalau tempat, insyaAllah. So, walaupun sebab kenapa you kena belajar benda ni, sebab nanti your knowledge tu akan turn, ataupun you punya skill, creativity, innovation tu akan turn kepada revenue, kepada company, dan you become relevant yang kekal berada di industri sebelah, dan hopefully akan jadi CEO nanti. Right, okay. Now mungkin ada soalan macam mana nak achieve innovation and creativity ni, creativity and innovation ni, sama ada produk atau proses kita. So saya meletakkan ada dua route untuk kita tahu sama ada kita dah achieve tidak inovasi ni, ialah berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan penerimaan, acceptance, dan juga mungkin yang kedua adalah through assessment. Kita minta apa yang kita hasilkan tu dinilai. So saya letak ada through assessment. Okay, I go through by acceptance dulu. Okay, acceptance ni sebenarnya define as the product atau process yang kita created tu is accepted. Of course lah, accepted tu how we know that is accepted tu maksudnya kalau kita satu produk, kalau produk itu dikatakan pada saya bila orang semua dah guna, ramai yang guna. So kalau sebelum ni tak guna, tiba-tiba guna, dan kita akan kata ialah accepted. Mungkin itu adalah dalam konteks dunia mungkin world lah. Kalau dalam konteks organisasi, kalau kita tengok semua staff-staff yang kita bekerja ataupun bekerja bersama-sama kita dah boleh gunakan, dan kita kata produk kita, proses kita yang kita create tu adalah accepted. Ini kalau dah kita nak disyarahkan ni agak panjang cerita pasal acceptance ni kadang-kadang, especially pada dunia IT yang baru, especially dunia IT yang baru ni akan menghasilkan banyak produk-produk yang baru dalam bentuk application, dan dia menjadi satu cabaran kepada old timer lah, baby boomer yang dah warga emas sikit 60 tahun dan sebagainya. So kalau katakan majoriti tempat kerja tu ramai orang-orang yang berumur, widely use ni agak mencabar sikit lah. Alright. Okay, so the new product or process to acceptance ni dia akan dikatakan diterima, dikatakan bagus bila ada demand. Sebenarnya ada demand, ada permintaan tu sentiasa meningkat dan sebagainya. So you boleh katakan you punya produk and process created tu adalah satu produk yang inovatif dan kreatif. Sentiasa orang nak demand. Kita rasa demand pun panjang, kadang demand ni especially user dia tak tahu apa yang dia nak. Kadang kita boleh create demand. So orang yang pandai create demand ni antaranya ialah, kalau you saya kenal ialah Elon Musk. Elon Musk tu macam mana dia hasilkan kereta yang besar tu, kedabak tu, bentuk buruk pun kami beli kan. So they can create demand. It's very good actually case study kalau you learn. So banyak kita boleh bahasakan tentang Elon Musk ni, kalau nak cerita pasal dia pun seminggu tak habis. Yang seterusnya adalah acceptance ni adalah kalau you boleh jual, people willing to pay. So saya akan katakan produk atau proses yang you created tu in very innovative and creative tu, dan katakan innovative creative tu, kalau you percaya untuk jual, mana people willing to pay. I think it goes about the commercialization lah. So ini yang the highest one lah. Kalau saya rasa ini produk inovatif and kreatif ni the highest one. Kalau you percaya hasilkan duit, actually is a story yang paling tinggi lah sebenarnya. Boleh terima tapi you tak dapat keuntungan apa-apa. Itu dari segi business thinking lah pada saya. You
able to make people pay what you created, then I can see that your product is very innovative and creative. Now, talk about the assessment. So saya kata tadi, you punya produk tu achieve bila diterima, accepted, via acceptance. Satu lagi ialah melalui assessment. So kita mungkin kadang-kadang kita bukan tak ada modal yang besar, even although yang this route still gunakan ada beberapa kewangan kos yang terlibat, tapi still cheaper compare to yang you nak terus pergi kepada user sebagainya kan, untuk jual sebagainya. So maksud saya adalah assessment ni another route yang you boleh go through untuk nak mengetahui sama ada you product proses is creative ataupun innovative tidak. So, dan saya percaya ada berdasarkan pengalaman see you aware atau tidak ataupun you agree tidak, tapi berdasarkan pengalaman ada 3 jenis assessment yang kita boleh gunakan. Yang pertama saya letak sebagai inventor ataupun academic based assessment. Nanti saya akan terangkan one by one. Yang kedua saya letak sebagai industrial based assessment, ini based on my experience dan juga still the subject yang saya still lagi deliver during dekat program di UKL kelas. Dan ada one panggil based on standard and regulation. Okay. Yang based on inventor and academic assessment ni untuk para pensyarah ataupun lecturers, researcher ataupun postgraduate, logo-logo ataupun nama-nama yang papal kat skrin ni, saya say you all agak mungkin dah biasa dan familiar dan boleh terima, iaitu ini terpanggil ni sebagai platform exhibition dan juga innovation competition. So, orang akan lebih nampak sebagai competition, sebenarnya dalam competition dalam platform ni dia juga exhibition, exhibit kita punya produk, dan kadang-kadang situ ada pelabur-pelabur yang akan datang untuk membeli produk kita kalau dia tertarik sebagainya. Padahal panggil ITEC, itu International Innovation Technology, every year ada yang ITEC ni saya dah berapa kali alhamdulillah, 3-4 kali masuk dan 4 kali dapat gold. So mula masuk tu rasa macam takut juga sebab you kan rasa kedil ni diri sebab dia akan jumpa berpuluh inventor yang dekat dalam tu, tapi sebenarnya tak perlu risau tentang apa yang you hasil. You perlu gunakan sebagai peluang, satu untuk belajar daripada orang lain. You akan dapati banyak lagi produk yang mungkin you boleh dapat idea yang baru bila you berada di bisnes sebenarnya. It's not about the competition sebenarnya, it's about the networking dan juga the experience. ITEC contohnya. Satu lagi MTE, Malaysian Technology Expo, saya dah 2 kali masuk ni, alhamdulillah, 2 gold. Sekali gold, sekali. So pencipta ada 2 kali. Sekali silver, sekali gold. Kita ni adalah satu exhibition yang di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. So biasanya ketiga-tiga ni memang pensyarah dia agak selalu masuk lah sebab ada sebab-sebab tu, antaranya adalah kami di universiti ni performance research ni diukur oleh kementerian melalui MyRA, dipanggil MyRA Assessment. Nak mengetahui sama ada universiti ni research dia hidup atau hidup, so adalah penilai datang menilai berdasarkan instrumen-instrumen yang digunakan. So antara perkara yang dia kena capai lah kan gold award lah pada platform-platform yang senarai ni. So, ada juga international seperti Seoul International Invention Fair, saya pernah pergi, kawan saya Dr. Helmi Adli pernah pergi. So saya dengar dia pernah dapat gold. So I think few lecturer UiTM pun ada experience pergi ke empat-empat ni. So berdasarkan empat-empat ni ada similarity tentang assessment criteria dia. So assessment criteria ni dia letakkan untuk mengukur bila kita pergi program tersebut, kita akan show our product, our process innovation, dan there are few panel come untuk assess dan untuk nilai dan kita tengok, dan dia akan bagi markah berdasarkan kriteria yang common pada kebanyakan competition yang ada. So kalau meet all those criteria ni, so kalau dapat higher mark, so we can say that the product is quite innovative and creative lah. Macam tu lah saya kata tadi melalui assessment. So antara yang dia tengok yang pertama sekali adalah tengok novelty and inventiveness lah. Of course kita tengok benda ni betul-betul baru ke tidak, original daripada you ke tidak. So macam mana dia nak ukur benda tu,
berdasarkan, of course, adalah persoalan, itu secara subjektif lah. Jadi pembuktian dekat mana sebenarnya? Pembuktian ni kadang-kadang biasanya mereka akan tengok daripada beberapa evidence yang menyokong seperti intellectual property. So intellectual property ni saya akan bincang lebih lanjut kemudian. So, kalau katakan you punya produk atau proses yang so-called you kata inovatif and kreatif tu ada intellectual property protected, dan sebenarnya protect tu bukannya straightforward. You kena ada assessment, ada submission. So, kalau ada pembuktian tu tu and the indicator kepada panel dan juga kepada kon mengatakan your product process is not ada novelty ataupun baru sebagainya. Dan dia juga kadang akan merujuk kepada research achievement, ada publication ke tidak, ada dapat support grant ke tidak. So itu menunjukkan you punya produk tu sebenarnya ada asas dan sebagainya, ada fakta dan sebagainya yang mana you kena kaji, you kena dapatkan maklumat, you kena dapat berapa pembuktian untuk menghasilkan produk ni. Itu menunjukkan salah satu indikator mengatakan your product is quite new, original ataupun kreatif, unik lah, sebab ada faktor-faktor IP dan juga research achievement. So another thing is yang saya kata tadi, innovation dia mesti usefulness. So jangan tengok kepada application and practicality lah. So kalau you buat sesuatu tapi at the end dia hanya simpan kat dalam lab dan itu that is invention saja lah. Satu benda baru tapi tak memberi apa-apa value kepada siapa, dan sampai lagi makam kata level innovatif tu lah. So kita akan tengok kalau usefulness tu banyak dan dia akan menganggap itu sebagai satu produk yang inovatif lah. Dan macam mana usefulness ni dilihat untuk disokong adalah dengan melihat apa nama ni, dua faktor ni lah. Satu contribution, tengok society dapat manfaat ke tidak, environment dapat ke tidak, environment tu protected dan sebagainya. Yang kedua ialah commercialization lah. Maknanya commercialization ni dapat tukar kepada dollar and cent, dibuktikan dengan berapa keuntungan kita dapat sebagainya lah. So ini adalah common assessment criteria yang biasa digunakan di platform yang tadi itu saya tunjuk tu untuk menunjukkan sama ada kita ni produk is innovative benar. So saya akan bagi beberapa contoh. Saya akan bagi dua contoh dalam satu video. Mungkin you all dah penat dengar saya bercakap. So I try to share in the video mode untuk you tengok jenis produk innovation yang ada. Ada dua example, satu dalam engineering, satu lagi dalam bentuk IT. Okay, saya akan buka video. Kalau tak dengar suara, maklumkan saya. Saya try share kejap. Okay. Right. Tadi slowkan dulu. Okay. Mana dia begini? Tak biasa sama dengan webback ni. Nampak video ni? Nampak gambar je, tak ada, bukan video. Bukan video, okey, saya gerakkan dia. Ada dengar? Ada. Alright. Maybe doktor kena share video tu sendiri kot. Tapi ni memang video lah ni kan doktor? Dalam MP4. Video dah ni lah. Tapi ada dengar suara tak? Tak ada. Tak ada. Sekejap Dia macam ada setting yang saya tak perasan ni. Jadi kena share sound sekali kan biasanya kan? Ya, ya. Baik, saya akan sekejap share ini. Share komputer audio. Okay, right. Kena share komputer audio. Okay.
Tapi tak ada pergerakan. Tak ada pergerakan. Oh. Suara tidak audio je. Video. Saya buka video yang asal lah. Buka video asal je doktor. Okey, baik. Saya share. Pak. Right. Itu adalah satu contoh produk innovation daripada kawan saya di UKL bersama dengan UTM dan pattern. Dia sebenarnya menghasilkan satu membran, dan mesin membran tu untuk environment, dan juga ada analisa menggunakan banyak equipment seperti scanning electron microscope, FTIR, chromatography dan sebagainya, pembuktian dan sebagainya lah. So apa yang saya nak share adalah dia ada banyak step-step yang dia kena lalui untuk mengatakan produk dia tu dah innovatif kot dah, dan dah patent dan sebagainya. So mungkin tadi pelajar mungkin tak faham, mungkin background berbeza. Saya cuba share another contoh yang lain tentang produk yang dah melalui assessment yang mengatakan dia adalah produk inovatif ke tidak. Video kedua ialah tentang dia adalah servis industri hospital. Saya share satu lagi video. Okay.
Okay, let me share you first dia punya slide tadi tu sebelum pada penerangan. Jadi both example tu sebenarnya kalau perasan, nanti saya akan share slide ni kepada Dr. Syamala dengan moderator, mungkin later on you boleh share pada student dengan video sekali, tak ada masalah. So apa yang kita tengok adalah kalau you perasan sebenarnya mencapai that innovative yang dikatakan melalui assessment tadi tu, ada banyak benda yang perlu dilalui. Yang kedua ni adalah sebenarnya problem dia adalah dalam problem tu ada problem. Contoh masalah dia paling asas adalah dia complicated sangat di hospital ni. Dia ada masalah klinikal, dia ada masalah pengurusan. So bila ada banyak sangat masalah, dia pening. So ada satu masalah kecil yang kami dapat bantu adalah dia susah nak memilih macam mana nak buat improvement. Terlalu banyak sangat metodologi, teknik sebagainya. So dia doktor-doktor ni lah the focus is to treat sakit sebagainya. Dia tak nak jadikan benda-benda tu sebagai benda yang mengganggu dia, dan kita terpaksa menghasilkan satu apps dan juga satu software untuk memudahkan proses mereka dan tak perlu nak memikirkan perkara yang benda yang tak perlu dipikirkan lah. Yang fokus utama adalah tadilah treatment orang, dan Unicare dia menghasilkan satu apps, satu sistem yang ada asas berdasarkan kajian bagaimana nak memilih metodologi-metodologi yang wujud lah dalam improvement. Ini adalah satu knowledge tentang quality engineering lah, metodologi tu banyak dan sebagainya. So ini adalah salah satu produk innovation yang berbentuk IT yang digunakan di service sector, especially in healthcare. So ini adalah contoh-contoh yang dua saya mampu tunjukkan. Ada contoh yang lain nanti kita lagi, tapi dalam konteks berbeza yang saya rasa mungkin lebih perlu pakai kepada pelajar lah. So ini saya cuba nak kaitkan tadi dengan assessment dalam bentuk akademik. Right. Let me continue terus kepada industrial based assessment. Tadi saya kata adalah bentuk inventor academic assessment. So another assessment yang dekat luar sana, kalau pelajar nanti bila start bekerja, you akan realise that so another industrial world, dia kadang-kadang dia agak terpisah sikit dengan academic world. So academic world ni kadang-kadang dia on call selalu complicated sangat, terlalu akademik dan kita macam pening, lalas dia tinggalkan kan. So kita ada option menggunakan industrial based assessment. So industrial based assessment ni dia ada platform dia. Platform yang paling antara yang agak popular lah daripada Malaysian Productivity Corporation. Dia ada every year dia ada convention team excellence, yang mana kat dalam tu ada banyak metodologi yang digunakan pakai oleh industri, yang at the end menghasilkan banyak inovatif idea, creativity idea yang dapat menyelesaikan masalah mereka lah. So
MPC ni berjaya mengumpulkan mereka dalam satu platform, dan dia dah lakukan ni dah berpuluh tahun, since 1983 ni, sampai sekarang masih lagi continue. So ada banyak lagi seperti Maitri Competition, biasanya Maitri Malaysia Trees ni, KIT dan sebagainya, mereka ada buat annually ke bi-annually ke tak pasti, dan ada buat competition. Competition actually secondary, the main thing is lah sharing sebenarnya kat situ. Dan international pun ada ITA daripada ASQ, American Society of Quality. So mereka mengumpulkan banyak innovator-innovator daripada industri, exhibitkan idea mereka, how they solve the problem and the solution, and of course dia ada assessment dia lah daripada panel untuk menilai. So common assessment criteria daripada industrial based assessment ni, dia ada beberapa. Dia mungkin ada persamaan sedikit dengan akademik, tapi basically dia ada storyboard dia lah dalam industri ni. First kali biasanya dia akan tanya, you keluarkan innovative ataupun product innovation dan juga project innovation ni berdasarkan apa? You start from where? Dia akan tanya. So how you select? Dalam berjuta-juta masalah yang wujud dekat tempat kerja you, kenapa ni dia dijadikan sebagai produk inovasi? Dan dia ada asas seperti datang daripada voice of customer dia panggil, voice of business. Voice of business ni lah datang daripada direction of the company, voice of customer datang daripada apa yang customer nak lah. So ada asas, dan daripada asas tu dia akan pergi kepada where are you at that time, kat mana you punya performance baseline and where you want to go lah. So dia akan tanya, sebelum you pergi kepada this product inovatif ataupun innovative idea ni, sebab ingat industri dia punya bottom line dia adalah dia nak do let and sell, dia nak at the end mesti dapat keuntungan, return of investment, so called, right? So dia ada storyboard yang dia akan tanya asal daripada mana, dan sebelum you pergi kepada that product innovation, dia akan tanya keadaannya sekarang ni sebelum inovasi itu terhasil, kat mana keadaan, panggil best of performance lah. Dan you ada measurement plan, what is your measurement target and so on. So in the things, dia akan tanya juga, you ada buat requirement analysis ke tidak. So apa punca benda ni berlaku sebelum you keluarkan hasil produk ni? Adakah produk ni terhasil by chance ataupun by design? By chance maksudnya you ada asas lah, you ada root cause yang bakal you paksa menghasilkan solution ni. So the solution that you create here yang menghasilkan new product innovation dan juga contribution berdasarkan root cause yang betul lah. So baru dia akan kaitkan kepada masalah yang asal yang you selesaikan. Nanti you akan keluarkan satu produk inovatif, mungkin very innovation product, but then it's not solving the any problem in industry lah. So jadi you kena tahu pasal requirements, and then the right solution to eliminate that cost, and then after that dia akan tanya tentang punya what is your value creation daripada produk yang you hasilkan tu lah. So dia akan tanya contribution dan impact juga, sama macam yang akademik tadi. So the next step adalah, since industri ni ialah dia nak beroperasi lama, dan dia bukannya nak menghasilkan produk tu dalam masa yang singkat, dan juga di industri akan ramai yang terlibat. Variation is very big in industry due to people yang bekerja tu kadang bertukar-tukar, ada berhenti, ada yang baru masuk, dan machine equipment juga ada variation ni sangat tinggi, sebab ada orang kata performance machine tu makin lama makin rendah sebagainya. Dan untuk elakkan variation tu supaya kekal sama, dan dia kena ada satu standardization lah, sama ada berdasarkan polisi ke guideline dan sebagainya. So assessment tu akan tanya you ada buat standardization ke tidak. And last kali dia akan tanya what is your return of investment, bottom line result daripada apa yang dihasilkan tersebut. So industri yang agak ada beza sedikit compare kepada akademik, dia kurang akademis sikit, dia lebih kepada practical implication sebenarnya. Dan asas dia bukannya berdasarkan research analysis. Assessment ni ialah nak mengatakan you punya produk tu inovatif and kreatif bila you dapat menyelesaikan masalah. Of course dekat akademik pun ada masalah juga, tapi masalah di industri ni dia akan kaitkan balik kepada bottom line result lah. So whatever yang you create tu boleh dapat balik ke duit. Kadang-kadang bukan duit yang dia ukur, dia akan mungkin ukur dari sudut yang intangible benefit, so called macam cost of avoidance. Jadi kita terpaksa keluarkan duit untuk servis kereta. Kalau kita tak servis, ataupun kita keluarkan duit untuk tukar minyak hitam sebagainya, kalau tak tukar setahun 4 kali, kereta tu akan lagi major breakdown, lagi banyak keluar duit.
kita panggil cost avoidance lah. So dalam assessment industri dia akan tengok perkara ni untuk mengukur sama ada kita punya produk tu inovatif ke tidak. Okay. Dan saya bagi contoh saja industrial based assessment yang saya ambil video ni daripada YouTube, bagaimana orang industri ni daripada masalah dia yang terhasil. Saya dah potong-potong tu sikit, video ni panjang, potong-potong pada masalah yang ada dan dia cuba cari root cause dan diselesaikan dengan menghasilkan satu produk. Jadi saya akan share videonya. Sorry. Connect. Buat another video. So ini adalah video salah satu convention yang dijalankan oleh Malaysian Productivity Corporation untuk mereka present dan exhibit produk yang terhasil daripada masalah yang ada lah. So kita akan tengok. So lebih kurang 4 minit, mungkin saya akan cepat-cepatkan sikit video ni. Kami lihat ini boleh berfungsi untuk awal kami semakin menganggap ini kami suhu primerkan pengetahuan kemudian secara optimal. Jadi kita lebih sekali Pembinaan tersebut tidak ada masalah dalam jabatan. Mereka ada kaedah gambaran definisi gunakan untuk mengenal pasti 4 tema projek. Daripada 4-5 projek tersebut menggunakan kaedah matriks, tema penjimatan kos telah dipilih sebagai tema projek. Daripada tema yang dipilih, dipilih apa? Masalah yang telah dipilih berkait rapat dengan masalah yang sering diulangi di meja masak. Ia ditentukan dengan statistik bilangan pantuan jalan peluang yang tinggi setiap bulan. Jadual penurunan suhu piling telah direkodkan setiap 6 jam bagi tempoh 24 jam. Hasil dari data yang tersebut yang diambil, ia telah membuktikan bahawa suhu premix kapal jalan tidak dapat dikekalkan secara optimal. yang paling mungkin, Starfleet telah menggunakan kaedah belajar sebab akibat. Ini dari 4 faktor utama. Akan kita dalam penyelesaian menggunakan pokok seperti ini. Hasil gabungan inovasi daripada PSM telah menghasilkan satu gabungan inovasi yang dinamakan Hotbox. Tulis bagi penilaian model Hotbox yang telah diperkenalkan. Untuk menghasilkan produk Hotbox, pembelarus Starfleet telah mencipta reka bentuk Hotbox sebanyak 6 kali penambahbaikan reka bentuk seperti di paparan. Ianya telah diluluskan oleh pengarah jabatan pada 1 Julai 2016. Reka bentuk terakhir ini telah digunakan untuk menghasilkan Hotbox bagi uji cuba 1. Kos pembinaan Hotbox adalah belanja sebanyak RM7,500 dan dibangunkan oleh kontraktor bertinggal jabatan melalui beberapa proses pembangunan Hotbox. Ciri-ciri utama Hotbox adalah mempunyai penutup, pemegang, roda boleh laras, penebat haba, lantai yang curam serta pintu premix dan mobility. Fungsi-fungsi utama Hotbox ini pula adalah seperti di paparan. Okay. Share slide dulu sebelum saya pass sikit.
Tadi itu adalah berasal daripada majlis Bandaran dia ada masalah tentang nak menyimpan tar. So tar tu kena sentiasa kekal panas dan sebagainya. Kalau dah buat tu kalau dibiarkan sejuk dia akan rosak. Dia hasilkanlah masalah hotpot ni. Tapi isu masalah dia dalam lubang, tampal. Tapi benda tu bila nak masak sebagainya, kalau nak buat pakai, kadang-kadang buat tu simpan, kadang dia prepare benda tu simpan lama dan boleh terpakai. So dia hasilkan satu hotbox ni. So ini adalah contoh proyek universiti hasil dengan mereka melalui assessment ataupun step-step storyboard yang biasa industri akan tanya dan ditetapkan sebagai kriteria lah. So kalau katakan dia fulfill all those kriteria daripada assessment tadi yang saya tunjuk tadi sebelum tu, so IDM akan menganggap this product actually is very innovative sebab dia dah banyak menyelesaikan masalah, dia ada punca dia ada proses-proses yang telah dilalui. Ini kebiasaannya di industri dia akan pergi kepada this type of assessment ataupun orang kata storyboard so called untuk mengatakan you okay atau okay. So dia agak berbeza sedikit dengan akademik. So saya alhamdulillah kedua-dua proses ni saya pernah lalui. Dan kedua-duanya bagus, dia ada sebab dan musabat sendiri. So it's up to student nanti later on di industri mana you berada. Kalau you berada di orang kata akademik, you mungkin akan jumpa pada assessment yang saya terangkan tadi. Boleh kekal di industri, kerja di mana-mana organisasi selain akademik, mungkin akan jumpa this proses untuk menentukan you punya produk inovatif ke tidak. Okay. So I go to another yang kata third assessment tu based on standard and regulation. Ni ada satu agensi di Malaysia ni yang memegang akta hati intelek. Di Malaysia dia panggil MyIPO, you boleh buka dan Google. Kalau international dia panggil WIPO, World Intellectual Organization. So those agensi ni sebenarnya dia ada keluarkan satu standard dan satu kriteria yang mana tujuan dia adalah untuk protect produk dan ke idea kita ni supaya bila orang lain nak tiru sebagainya, dia tak boleh nak mudah-mudahnya nak meniru dan kita boleh dapat keuntungan daripada apa yang kita buat dah. So ini yang agak tinggi sikit sebab dia ada akta yang mengawal dan juga membantu produk inovasi kita lah. So yang paling dia intellectual property ni ada banyak, dia ada trademark, dia ada patent, dia ada copyright sebagainya, ada banyak senarai. Kat sini yang mungkin paling common dan saya hanya dua ni saja yang saya bahas dan paling kebanyakan orang guna tengok adalah copyright dan juga patent. Patent ni dia kena ada produk, dia agak sukar sikit nak dapatkan kelulusan sebab dia ada banyak benda yang dia kena nilai dan dia kena ada function produk dan dia ada claim-claim yang kita panggil claim untuk kita register dan juga kita umumkanlah supaya orang tak boleh tiru. Copyright ni dia lebih kepada idea lah. Work yang agak subjektif sikit tapi dia cukup untuk mengatakan idea tu datang daripada kita. Of course dia akan ada penilaian daripada MyIPO. So either two of this type of intellectual property ataupun another type of intellectual property seperti trademark dan sebagainya, kalau pelajar semua dah mendapat sijil daripada MyIPO ataupun WIPO, tu kita boleh mengatakan our product atau proses sebenarnya adalah perkara yang new yang kita boleh gelar sebagai satu inovatif atau innovation sebab kita dah dapat persijilan daripada mereka lah sebab mereka dah nilai. So ini adalah another orang kata bagaimana kita nak tahu sama ada apa yang kita hasilkan tu cukup inovatif ke tidak ataupun itu tidak. Saya kata tadi sama ada you pergi melalui academic assessment ataupun industry assessment ataupun berdasarkan based on standard and regulation. Tapi kalau katakan you kata tiga-tiga ni memeningkan tak ada lah melalui assessment ni yang misalkan hidup je kan. So you mungkin ada option yang melalui orang kata melalui acceptance tu lah. Acceptance tu you buat, mungkin tiba-tiba bangun tidur dapat idea, pergi belakang dapur ke bengkel mana you buat terasa produk dan you try lah dijual. You try lah tanya orang dia nak tak nak. Dan that's straightforward, cuma itulah you kena ada effort sikit lah untuk dapatkan acceptance daripada pengguna dan sebagainya. So either one you boleh gunakan untuk menentukan sama ada you punya produk itu innovatif ke tidak. Okay, I think I have another 10 more minutes. Saya sentuh sikit tentang, saya ada guna tadi dua terminologi iaitu product and process innovation kalau perasan.
So saya rasa ada perbezaan antara dua ni, terminologi ni, sama ada product process innovation, dan saya percaya servis industri dia akan banyak menyentuh tentang process innovation compared to product innovation. Saya tak kata you all tak akan boleh menghasilkan produk inovasi, boleh. Sebenarnya kadang-kadang bila servis industri ni, proses tu pada saya kadang-kadang lebih menyukarkan ataupun lebih memerlukan kita menghasilkan benda yang baru berbanding produk tersebut lah. So kalau di segi industri ni, produk ni keyword dia lah dia creating new or improve product, benda yang baru atau improve produk yang ada sedia ada, dan dia for something unique lah, so-called baru lah. Tentang proses innovation sebenarnya ialah kita improve cara kerja tu, step-step sedia ada tu kita perbaiki. Kalau dulu cara dia macam tu dan kita rasa cara macam tu sebenarnya tak membantu revenue grow dan sebagainya, so kita think, kita crack the head, we find a new way doing thing. So I call that as a process innovation. They aim tu untuk streamline the process, reduce waste dan sebagainya. So saya akan sentuh banyak tentang proses innovation dalam masa yang berbaki ni. Saya akan bagi satu example daripada consultation project saya sendiri. Sebelum tu saya mungkin terangkan sedikit, ada banyak kaedah-kaedah kat luar sana yang kita boleh apply untuk proses innovation. Berdasarkan kajian daripada MTC ni ada banyak, ada 9 at least. Ada ISO, ada BPR, TQM, BE, misi semua dan sebagainya. So ni kita tak puas panjang, bagi itu ada banyak metodologi. Yang saya nak share kali ni ialah penggunaan metodologi Lean untuk menghasilkan proses inovasi. Dan sebenarnya tentang inisiatifnya ada banyak, total ada 679 berdasarkan kajian saya setakat ni lah pada sehingga tahun 2017. Bayangkan ada 679 kalau nak pilih salah satu macam mana pening, itu yang akan ada problem. So saya tak sentuh benda ni banyak. Okay, saya akan sentuh sedikit tentang Lean tadi tu, yang bagaimana Lean nanti case study saya akan tunjuk boleh menghasilkan proses inovasi. So Lean ni kalau you google dia adalah kaedah macam mana kita nak improve proses by eliminating waste ataupun pembaziran yang ada, ataupun eliminating the non-value added process yang ada. Dan bila pergi kepada improvement, sama ada dia pergi secara radikal ataupun secara incremental. Saya personally saya suka pergi pada radikal. Saya akan bagi contoh. Cerita pasal Lean ni sebenarnya fokus dia adalah supaya kita buang non-value added dan increase value added. Sebab apa? Dalam Lean, kalau saya pernah belajar tentang Lean improvement ni, dia mengatakan proses kita ni 95% of our process yang kita spend dekat tempat kerja adalah non-value added. Hanya 5% time spend waktu kerja daripada 8 pagi sampai 5 petang tu adalah value added. Someone may not agree, tapi banyak bukti mengatakan itu adalah benar. Even waktu saya buat kajian di hospital, mereka kata, setelah 8 jam saya bekerja, takkan 5% saja yang value added. So kita buktikan the other way around, at the end dia terima lah. Okay, saya nak bagi satu example. One of my Lean project, what we call as a Lean Finance. This example happened at UniKL actually. Perhaps you can get something from this. Mungkin bila bekerja nanti, you have some idea to improve the process to get the process innovation. Okay, inilah cerita lama sebenarnya. Beberapa tahun yang lepas lah sebelum berlakunya COVID. This idea is not berapa relevan sangat lah sebab kita dah ada IT dan sebagainya. So previously bukan cerita pekong lah, tapi malukan jugalah. Di tempat kami ni untuk yang orang bekerja, kami staff ni ada proses panggil staff claim. Claim ni maksudnya bila kami keluarkan duit, for example kami pergi travelling, biasanya banyak travelling dan sebagainya kan, dan pakai duit sendiri. So kita nak claim, nak dapatkan balik duit kita tu. So itulah satu proses selalu berlaku I think di mana-mana organisasi. The problem is claim kami ni dapat sangat lambat. So bila lambat marah lah kan, dah pakai duit kita dapat lambat. So dah lah kalau kena pakai credit card, jadi interest lagi dan sebagainya. So this story actually panjang, tapi saya cuba pendekkan lah sebab masa yang ada pun pendek. So kami study the process dan buktikan kepada management, pada finance, asalnya mereka agak defensif.
So dalam proses innovation ni sebenarnya first thing yang kena berlaku adalah they have to accept there is a problem in the process. Kalau you deny the process ada masalah, susah nak selesaikan masalah. Itu adalah perkara yang pelajar nanti kena start and learn nanti bila bekerja. You have to accept the problem exists dan senang untuk selesaikan masalah lah. So to show that the problem exists, then we establish orang kata process map. Dia guna method pun teknik values mapping lah dalam Lean dan membuktikan ada masalah. Sebenarnya claim memang 54 hari. So kemarahan staff tu wujud dan betul lah. Dan bagaimana kita dapat 54 hari daripada proses yang kita dah develop. Ini contoh develop proses yang kami tunjukkan, itulah selepas 54 hari. So daripada 54 hari ni now saya macam ni kan kami ada QMS, Quality Management System, ISO, dan setiap department ada quality policy ataupun quality objective. So the finance quality objective sebenarnya when they receive claim they have to pay to the staff dalam masa 1 minggu. So daripada 54 hari kepada 1 minggu, of course kita kena buat improvement dan alhamdulillah kami buat improvement, buatlah brainstorming dan sebagainya, dapatlah new step pada 1 minggu. So nak jadikan kita after kami berbincang tu the president atau CEO Unicad datang visit ke kampus dan kami ingat nak show off lah, kononnya berjaya menghasilkan satu proses yang baru ataupun bisa menyelesaikan masalah staff claim ni daripada 54 hari kepada 7 hari, 5 hari. So quite a significant achievement lah kan. Itu tunjuk kami dapat berjaya menggunakan pada 1 minggu. So do you know what the reaction daripada CEO? So dia kata apa? So what? Kami berjaya daripada 54 hari kepada 1 minggu, dia kata so what? You just return back daripada masalah kepada quality objective yang sepatutnya berlaku. So nothing yang special lah pada dia. So what? So kami pun betul juga, kami cuma perbaiki kepada benda sepatutnya. So kata kenapa tak buat 1 hari? Kenapa tak buat 1 hari? Hari claim besok terus dapat duit. Itu baru dia kata proses innovation. So we think together back with our team, betul juga. Apa yang kita nak banggakan sangat dalam 1 minggu ni? Sepatutnya perkara yang sepatutnya berlaku, yang tak berlaku, kita jadikan dia berlaku. Kalau 1 hari tu barulah dipanggil satu inovasi. So itu yang saya kata awal tadi, sebenarnya dalam Lean ada beberapa improvement approach, sama ada kami pergi kepada Kaizen atau Kaizen Bliss. Kaizen Bliss ni ialah dia sebuah continuous improvement. Kaizen Bliss ni dia continuous improvement dalam step yang tertentu, tapi kami pergi kepada radical change. Radical change actually really help us untuk achieve 1 day claim. So 1 day claim eventually berjaya berlaku di tempat kami bila kami pergi kepada radical change atau challenge status quo. So sebenarnya kami belajar dari sini adalah bila kami gunakan proses sedia ada untuk improve, kita akan masih terikat lagi dengan keadaan sekarang. Keadaan yang sedang berlaku sekarang ni, kita masih terikat untuk kita buat improvement. Based on our experience, kita tak boleh pergi jauh. So untuk pergi pada radical change, you have to forget about the current step. You kena start from new scratch, start daripada baru, pergi kepada aim. So, apa yang berlaku, kami tutup proses lama, tak tengok langsung, letak kepada 1 hari itu adalah aim dan draw the step. Macam orang kata selalu teka-teki pada kanak-kanak, kadang-kadang kelakar tapi benda tu reasonable. Contohnya, macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Orang kata, macam susah kan, gajah besar lah apalah sikit. Buka pintu, masukkan gajah kan. Itulah itu je sebenarnya yang kita nak pergi. Yang buat complicated adalah kita sendiri. So you have to not to think so much, because kadang think so much sebab you terikat dengan proses sedia ada. So what happen is, tutup yang lama, kita buat yang baru. Adalah orang kata falsafah-falsafah tertentu panjang ceritanya sehingga kami berjaya dapat 1 day proses kepada claim. Dan ini banyak merubah thinking Lean Finance ataupun finance team di tempat kami lah. They are thinking Lean, how to make the process efficient. Ada falsafah-falsafah seperti trust kami letakkan dalam finance, contohnya claim. Dulu claim ni jadi lambat sebab dia tak percaya kepada staff. Dia tengok staff ni semua jahat. Contohnya staff ni semua nak curi duit new stay ni, nak claim lebih. So, sebenarnya yang kalau ada pun daripada 100 orang mungkin seorang dua je sebenarnya.
yang terkenai lagi 98 orang tu. So sepatutnya everybody is innocent until found guilty sepatutnya. So you kena trust, bagi je duit kat mereka dulu, baru ya check. Macam LSTN lah, kalau pelajar belum ada lagi tax kan, yang belum percaya di LSTN. Kalau zaman dulu LSTN, you nak dapatkan duit you balik, banyak gila proses. Tapi sekarang senangnya, you declare, dia dapat duit balik dalam masa cepat. Dalam 7 tahun you kena simpan evidence, kalau dapati menipu baru dah kena charge. Maksudnya apa? Dia trust pada you. Dia bayar you dulu, baru dia check kemudian. Itu another thinking yang mungkin kita boleh belajar untuk kita buat improvement. Right, I think masa pun dah lebih 3 minit dan I will skip on the example of product innovation. Product innovation ni sebenarnya saya nak tunjuk yang student saya ada buat innovation berdasarkan ada history pada 2019 dengan Kim. So dia keluarkan satu produk yang mana boleh ukur environmental punya keadaan, ada IP, ada paper publication dan sebagainya. So I think that's all for tonight. So minta maaf masa terlebih. So I return back to Madam Moderator untuk seterusnya. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Thank you to our speaker. Terima kasih banyak kepada Dr. Amran. Okay, saya rasa banyak pengalaman yang telah dikongsikan bersama kepada para pelajar kita utamanya. And then kalau kita tengok tu there is a lot of actually students yang mengambil subjek ni, they have learned about few tools. Yang ni sekarang ni, so any students, you can on your mic, okay, and then you can raise up your question. Ada tak student? Kan lecturer banyak tanya ni kan, student patutnya banyak tanya. Tanya je yang malu-malu, tak ada soalan. Tanya saja. Mana tadi? Ada nak tanya tadi? Sekejap. Malam tak ada idea nak tanya soalan aku Cuma mungkin soalan daripada saya dululah. Boleh. Okay, yang saya nampak tadi the lean methodology. Adakah lean itu related to the lean management, Doctor? It come the idea of lean methodology to come from the concept of lean management. Lean management kita tahu kalau dalam dulu kan kita ada 5S kan, sekarang EXA. So lean management maksudnya kita betul macam doktor katalah, buang mana yang tak perlu, ambil mana yang perlu dan sebagainya. Adakah lean methodology itu datang daripada konsep of lean management? Terima kasih so adakah dia datang daripada lean management? Sebenarnya lean ni asalnya datang daripada automotive manufacturing. Kalau tengok dari sejarah lah, datang daripada automotive manufacturing, iaitu daripada Toyota Production System. Terminologi lean ni sebenarnya yang kenakan term lean ni daripada American. So bila dia pergi ke Jepun, dia belajar sistem daripada Toyota tu, so dia dah dapat satu knowledge, nak buat improvement, dia nak balik apakah benda yang dia nak ajar kepada American industri pada waktu tu. So dia kenakan term lean nanti tu lah. So dia packagekan all the knowledge dan gunakan lean sebagai satu term yang baru untuk diperkenalkan lah, menunjukkan how to do improvement seperti Toyota buat. Jadi di segi asal-usul ni daripada manufacturing, dan dia betul sebenarnya lean ni pada saya dia adalah berkonsepkan falsafah dan juga konseptual sebenarnya, dan dia memang lebih kepada management compared to pada engineering dan science lah. Jadi cuma orang tak panggil lean management pada awalnya, mereka banyak disebut pada lean saja ataupun lean manufacturing. Eventually sebab service industri dah banyak guna seperti finance, IT, healthcare dan sebagainya, orang nampak dia sebenarnya kepada pengurusan, macam mana kita nak manage proses kita dengan lebih baik. So datangnya term lean management. Untuk pengetahuan secara sebenarnya kebanyakan bila kami buat consultation kat luar, saya ada buat consultation dekat UTM Space, hospital, Yayasan Peneraju dan sebagainya. So majority kami gunakan perkataan lean management lah, itu bukan panggil lean office management. So basically benda yang sama sebenarnya. Kadang nama tu kadang mengubah pada sekolah ataupun konsultan yang bawa.
pada konteks yang dikenalkan. Bila saya pergi pada kilang, saya akan pakai lean manufacturing lah. Bila saya pergi pada industri servis, saya akan pakai lean management. Kalau tanya saya, dia adalah satu falsafah, konseptual, metodologi, dan dia memang menjurus kepada management compared kepada engineering lah sebenarnya. Maksud doktor, we improve the process. Ya. Improve the process lah. Okay. Okey, doktor, tadi satu soalan dekat chat ni daripada pensyarah kita ni, Dr. Faizal. So bagaimanakah kita nak bagi exposure kepada pelajar sebab kebanyakan mereka ni tak berani. Okey, walhal kadang-kadang projek pelajar tu ada yang bagus untuk diketengahkan. Okey, mohon pendapat doktor agar pelajar ni berani dan bersemangat untuk berinovasi dan kreatif. Macam saya sebut tadi lah, to have the kick start, the lecturer ni macam nak kena bagi semangat pada awal semester. Kenapa kena belajar? Satu hal kenapa kena belajar, satu lagi macam mana nak menggalakkan para pelajar ni so change their mind setting, okay, to be more innovative, okay, ataupun suka kepada innovation, and then how to relate, apa pentingnya dalam career diorang pada masa akan datang. Mungkin doktor boleh share daripada segi pengalaman dan sebagainya. Baik, terima kasih. Soalan yang pada saya ialah benda ni valid dan saya faham kenapa benda ni wujud lah. So saya pun pernah jadi pelajar, saya pernah jadi pekerja dan sebagainya lah kan. Cuma pada saya lah sebenarnya bila daripada industri pergi pada akademik, jawapan saya kepada yang paling asas untuk nak menjadikan kita seperti orang yang lebih berinovasi sebagainya ialah start dengan pengetahuan dan ilmu. So ilmu tu maksud saya ialah you kena belajar, you kena tahu dahulu. You kena tahu apa tu, at least dapat bezakan terminologi apa tu kreatif, apa tu inovatif, dan kemudian pergi pada step apakah tools yang ada untuk kita boleh guna pakai untuk kita menghasilkan satu inovasi dan sebagainya. So itu you kena mula dengan tu lah. Kalau katakan you tak mula dengan tu, sebenarnya another konteks yang you boleh guna pakai adalah you kena ada purpose lah. Kena ada tujuan untuk you nak buat sesuatu. Ini terpakai kepada semua perkara. Ini nasi sebagai seorang yang dah berumur sikit, taklah tua sangat, saya baru 47. Tapi orang kata kalau you ada purpose, any konteks perkara pun dia boleh memotivasikan diri. Contohnya kalau you ada purpose untuk beli kenderaan idaman, so you akan cuba cari kereta apa yang you paling nak sebab you ada tujuan. So you mungkin boleh mencari tujuan untuk apa yang you nak buat, belajar tentang kreatif dan inovatifnya knowledge ni. Mungkin you boleh meletakkan sebagai macam konteks kita pada malam ni tentang career. You nak meletakkan diri pada satu hari nak jadi CEO, atau satu hari nanti you nak jadi orang yang seperti Elon Musk. So nak jadi macam orang tu, you tak boleh terus jadi macam orang tu, you kena ada knowledge dulu lah, yang saya kata asasnya tu. So jawapan saya adalah macam mana nak bagi berani, tahu satu kena ada purpose, cari tujuan, samping tu cari pengalaman, cari pengetahuan, dah ada tujuan dan pengetahuan. Dan kalau still tak berani juga, dan you kena pergi berubat lah kot. Cari apa punca yang you tak berani tu lah. Kat mana yang you takut, apa sangat you takut tu, dan you kena cari itu subjektif, bukan kepada individu lah apa yang you takut. Kena marah ke, takut nak bercakap ke. Kalau takut nak bercakap, dan you kena cari platform macam mana nak improve cara bercakap lah. So saya rasa itu jawapan saya boleh bagilah untuk soalan ni. Okay, terima kasih doktor. Maksudnya kena ada satu tolakan daripada belakang pada diri sendiri sebenarnya, untuk memulakan sesuatu. Maksudnya kalau apa-apa kita buat pun sebenarnya, kalau dalam Islam pun, apa-apa agama pun, kita mulakan dengan niat yang baik. So niat yang baik itu insya-Allah akan terlaksana lah. Okey doktor, ada satu lagi soalan daripada pelajar ni saya rasa. How can creative thinking be applied in problem solving at work? Diorang ni kan pergi intern. Intern diorang 1 tahun, dan 1 tahun 6 bulan hingga 1 tahun. Bagaimana agaknya diorang boleh apply creative thinking ni as one of the tools ataupun salah satu daripada kaedah lah, okay, ataupun nak berkaitkan dengan problem solving. Maksudnya kalau ada masalah tu macam mana nak me-applykan creative thinking tu untuk selesaikan masalah. Because inovasi tadi macam kalau doktor dalam talk tadi, doktor kata inovasi should start with identifying the problems. Betul tak? So you want to solve the problem. So bagaimana nak kait dengan creative thinking tu?
Okay, dia problem solving dengan kreatif tinggi ni dia kena seiring, dia tak boleh nak, macam saya lah, dia tak boleh nak dipisahkan lah. So soalannya how, tu bagaimana lah kan, macam mana apply creative thinking ni dalam problem solving tu. Again sebenarnya pada saya kalau macam Pemada cakap dan saya terangkan juga, sebenarnya creative thinking ni problem solving ni adalah ayat dia pun dah tulis problem solving, kita kena menyelesaikan masalah. So bila nak kena selesaikan masalah, kita kena ada jawapan dan macam mana masalah tu dah tak wujud lagi, eliminate. So macam mana masalah tu eliminated, dah tak wujud lagi, dan kita kena ada solution yang baik lah dan bagus. Dan apakah solution, jawapan kepada solution tadi tu keyword dia ialah you kena ada creative thinking. Maksudnya solution tu dia tak boleh kasih tanpa gitu je, maknanya bukan magic, you kena fikir, you kena cari, you kena orang kata hasilkan, dan pergi pada definisi saya tadi tu, creative tu ability, kemampuan you untuk menghasilkan satu idea tu. Kemudian you kena jadikan creative atau ability kepada invention atau innovation yang lebih praktikal. So idea yang ada you turn kepada action untuk menghasilkan satu benda baru, yang mana benda baru yang dihasilkan tu adalah berkaitan dengan masalah yang diselesaikan. Sebab tadi you kena cari penyelesaian kan. So penyelesaian sebenarnya yang akan menyelesaikan ataupun eliminate masalah tadi tu, dan macam mana masalah tu boleh dihilangkan adalah dengan idea yang baru. So bahasan tentang creative thinking ni ialah satu jam ni minta sempat lah kan. You patah balik kepada yang saya masukkan tadi tu, definasi dan juga bagaimana creative thinking tu boleh diterima, sama ada melalui orang kata acceptance ataupun assessment. So kalau you dah go through assessment, tapi bila kita pasal problem solving at work ni, mungkin lebih rapat kepada kaedah assessment ialah daripada yang industrial based assessment yang saya sebut tadi itulah. Dia start dengan problem statement, lepas tu rupa analisis, kemudian solution dan juga impact, dan juga last sekali return on investment. So kalau you go through that process step by step, along the way tu creative thinking tu akan ada bersama-sama dekat dalam proses tersebut, dan you akan dapati really help to selesaikan masalah. Itu yang saya boleh bagi jawapan lah pada pelajaran ni. Setakat yang saya boleh bagi bantuan. Okay, doktor, terima kasih. InsyaAllah tu memang diorang faham sepatutnya. Okay, maksudnya memang dia ada step by step kan, dia metodologi. Bukan kreatif tu datang sendiri. Kalau rasa tak kreatif, dia kena belajar, betul tak? And then dia kena train lah kan. Dia kena train, ada metode dan sebagainya. Ada try and error macam doktor cakap tadi dalam talk dan sebagainya. So ada satu soalan lagi, saya rasa mungkin soalan ni soalan yang terakhir kot kita boleh terima. Kan Dr. Syamala, kena panjangkan lagi. Maybe we have another session kot. Okay. Dia makin malam makin interesting pula budak-budak ni. Okay, satu soalan, bolehkah doktor terangkan lebih lanjut berkaitan dengan Taguchi? Ni Taguchi method. Dia dah catchy lah dekat situ tu. Yang doktor telah tunjukkan dalam slide, bagaimanakah Taguchi method ni boleh membantu kita dalam innovation techniques? So Taguchi ni nama orang, dia lah Shin Taguchi. Saya sempat jumpa anak dia lah. Taguchi dia datang kat Malaysia, UTM jemput. So Taguchi ni sebenarnya dia adalah sebahagian daripada statistical teknik untuk maknanya asasnya daripada statistik untuk menyelesaikan masalah. Yang mana awal sebelum Taguchi tu ada dipanggil Design of Experiment, DOE. Kalau tahu pasal DOE tu kalau tahu detail sikit teknikal, dia ada tentang orang kata full factorial ataupun fractional factorial. Maknanya Taguchi ni adalah step macam mana kita nak buat satu eksperimen untuk dapatkan satu hasil yang baik berdasarkan parameter-parameter yang kata paling optimum. Tapi Taguchi ni kalau DOE dia pergi kepada optimization, Taguchi ni lebih kepada robustness. So beza dia dengan DOE, kalau tahu DOE tu apa, ialah dia lebih kepada fractional. Contohnya kalau kita ada beberapa parameter, contoh kalau kita nak buat Maggi, nak masak Maggi, kita kena ada Maggi, kita kena ada air, dan kita kena ada temperature, suhu untuk panaskan air tersebut lah. So kalau kata DOE, dia akan gunakan semua parameter tu untuk dibuat eksperimen untuk hasilkan dapat satu yang optimum. Tapi Taguchi ni dia fokus kepada dari segi teknikal, dia adalah partial saja dia punya eksperimen tu, tak full, dan dia fokus pada robustness. Robustness ni apa? Dia nak build in quality.
Maknanya produk yang kita nak hasilkan atau proses kita nak hasilkan tu, dia dah tak perlu, kalau boleh tak perlukan another inspection ataupun checking kepada proses produk kita tu. Dia dah hasil terus pada produk dan proses yang okey, robustness. Macam mana nak hasilkan produk proses yang okey daripada Taguchi ni adalah macam tadi lah, dia ada scientific analysis. First sekali dia kena identify apakah parameter-parameter yang boleh menentukan ataupun memberi kesan kepada output tersebut. Dan parameter-parameter tu kita check yang mana paling optimum, yang paling baik, dan kita gunakan parameter tu untuk set kepada proses tersebut untuk dapatkan apa yang kita nak lah. Dan nak dapatkan parameter terbaik tu pada apa yang kita nak, dia kena ada eksperimen-eksperimen yang dia lebih kepada fractional lah compare pada full factorial tadi tu. So daripada situ, macam mana dia boleh membantu pada innovation teknik ni adalah dia lebih kepada produk yang terhasil, konteks ialah yang lebih robust, building quality, yang mana kalau terhasil tu terus okey. Itu konsep Taguchi lah yang saya boleh bantu dalam masa yang singkat ni sebenarnya. Sebab kami belajar Taguchi ni di KL satu semester. Satu subjek ni satu semester. So saya suka juga lah nak terangkan dalam masa 5 ataupun 1 minit 2 ni. So hopefully boleh membantulah student kita ni, Khairul Nisa ni, setakat yang saya boleh jawab. InsyaAllah lah, insyaAllah. Terima kasih doktor. Mungkin lepas ni kita boleh concentrate on the methodology of innovation. So many types of methodology tools dan sebagainya. Okay, sebab dia orang belajar design thinking je kan, jadi dia orang macam excited nampak benda-benda lain. So macam itulah yang pentingnya kan doktor, dia orang kena belajar so that bila dia masuk dalam dia punya career nanti, career path, so dia nampak so there's a lot of things outside there. Okay, daripada apa yang dia belajar tu adalah sebagai asas saja kan. Okay, ada satu lagi, mungkin last question lah doktor agaknya. Okay, boleh. Okay, doktor, salam. As now we are moving to RI 4.0 or 5.0, I think, tak tahu. Okay, what do you think will happen to the careers such as marketing, okay, which doesn't have any relation with engineering? So sebab agaknya maybe dia nampak dalam presentation doktor tadi lebih kepada industri, engineering, manufacturing dan sebagainya. Mungkin doktor boleh sentuh sikit lah kaitan inovasi tu dengan bidang-bidang mereka lah, macam marketing, finance, banking, digital marketing dan sebagainya. Sila doktor. Okay, mungkin kerisauan tentang career lah bila ada IR 4.0, ada AI dan sebagainya kan. So saya mungkin agak conventional sikit. Saya masih percaya yang everything yang happen tu masterminded lah manusia, kita sendiri sebenarnya. So you have to make sure yourself tu kompetensi dan skill, especially knowledge tu within yourself yang you pegang. Okay, maksudnya apa? So of course memang kita dah banyak pergi pada IR 4.0 currently saya ada buat consultation project kat beberapa industri yang banyak kali fokus kepada dashboard untuk masalah di service industri seperti finance dan juga marketing dan sebagainya. You punya pekerjaan tu tak nampak produk secara tangible. You adalah proses. Kalau kata orang engineering tu, kalau hasilkan kereta nampaklah satu kereta. Marketing tu cuba tunjukkan produk. Nak cakap apa kan, you tak nampak apa-apa kan. Yang you nampak bukit kertas, komputer dengan badan baju you yang sebagai seorang marketing itulah. Sebenarnya yang you boleh tonjolkan adalah you punya proses, dan nak visualkan apa proses tu tercapai ialah berdasarkan output yang kita boleh gunakan, orang kata dashboard. So macam saya kata tadi tu ialah kita macam IT ni ataupun I4.0 ni, kalau you belajar tentang coding ke Python, language sebagainya, dia kena ada input kepada that orang kata teknologi tersebut lah. So teknologi tersebut dia tak ada idea melainkan kita yang beri input kepada dia. Itu yang saya panggil mastermind. So macam saya kata di dashboard tadi tu, apa yang dikeluarkan pada dashboard dalam konteks marketing, AI dia tak boleh keluarkan sebegitu. Ataupun developer IT, orang yang belajar buat coding IT pun, dia takkan ada idea tiba-tiba nak keluarkan dashboard tersebut. Melainkan dia akan tanya orang marketing, dia akan tanya orang finance, dia akan tanya healthcare, apa aku nak keluarkan benda ni? So mastermindnya pada you. So you kena keep that knowledge pada diri you untuk become you so relevant kepada perkara tersebut. So orang IT developer still akan refer you untuk dikeluarkan apa benda. So orang developer IT ni dia
dia tak sempat nak fikir proses tersebut, dia tak lalui proses yang saya kata tangible seperti produk tu, dia tak boleh lalui dan dia tak nampak pun. You kena beritahu. So kepada career you dalam keadaan AI dengan evolusi wujud ni, nasihat saya ialah masterkan proses yang ada. You sebagai marketing, macam mana nak masterkan proses yang ada, you kena get the experience, you kena go through the process step by step, you keep within yourself sebagai experience. Dan nanti bila datang AI ke iPhone 0 ke, dia akan rujuk you untuk dia masukkan dekat dalam orang kata teknologi tersebut untuk di create lah. So at the end benda tu akan, of course bila dah AI, orang yang dah ada experience, tak ada experience, dia akan merujuk pada AI tu untuk dijalankan kerja, tak apalah. So you kena explore another experience lah pada saya, to keep yourself relevant. Dan pada saya AI tu dia akan, macam saya kata saya ni conventional sikit, dia akan still merujuk pada orang, human, untuk dia input dalam diri dia tu apa yang dia nak masukkan dekat dalam diri dia tu lah, AI tu lah. So Dibas, setakat yang saya boleh jawab malam ni, hopefully boleh membantu you lah untuk mungkin mengurangkan sikit kerisauan you sebagai career development tanda-tanda lah kaitan dengan teknologi ni, insyaAllah.